Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi bab 8 vektor untuk latihan intensif 8.3 muka surat 235. Okey, anda boleh rujuk buku teks matematik tambahan muka surat 228. Okey, ini adalah beberapa maklumat yang perlu anda tahu sebelum menjawab latihan intensif 8.3. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, koordinat titik B okey, diberi sebagai XY. Okey, titik B ni ya. Ini dia kata XY. Okey, jadi vektor kedudukan bagi titik B relatif kepada titik O ialah OB. Okey, ini cara menulis vektornya lah OB. Okey, OB ni boleh ditulis sebagai gabungan vektor I dan juga J, iaitu XI tambah YJ. Okey, OB juga boleh ditulis dalam bentuk vektor lajur. Ini namanya vektor lajur. Okey, magnitude OB pula ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 dan di punca kuasa 2 kan. Ini samalah dia punya rumus dengan teorem Pythagoras yang biasa kita gunakan. Okey. Okey, kalaulah saya gantikan B ni sebagai 3 dan juga Y-nya 4. Okey, X3, Y4. Jadi dekat sini gabungan vektor dia akan jadi 3I tambah dengan 4J. Okey. Okey, dan vektor lajurnya akan jadi 3, 4. Okey. Okey, seterusnya magnitudenya akan jadi 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 di punca kuasa 2 kan. Jadi dia akan jadi 9 tambah 16. Okey, punca kuasa 2 jadi 25. Punca kuasa 2 jadi magnitudenya adalah 5. Okey, untuk nombor 1, dua daya F1 negatif 43 dan juga F2 75 dikenakan ke atas suatu objek. Okey, dua daya ni ya, F1 dan juga F2. Okey, kemudian dia suruh kita cari daya paduan. Okey, sekiranya daya paduan, jadi sekarang dua daya ini perlu ditambah. Jadi A negatif 4, 3 tambahkan dengan F2 7, 5. Okey, jadi sekarang negatif 4 tambah 7 akan dapat 3. Dan 3 tambah 5 dapat 8. Okey, selesai untuk A. Okey, seterusnya B. Hitung magnitude daya paduan itu. Okey, magnitude macam kita tengok rumus sebelum ni tadi. Ini akan jadi, ambil dari sini ya nilainya. Jadi 3 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Okey, kemudian kita punca kuasa 2 kan nilai ini. Jadi guna kalkulator saja ya. Jadi dapat 8.544 Newton. Okey, kita baca soalan ni sekarang ni. Diberi P, vektor P sama dengan K tolak 3I. Okey, tambah dengan 14J dan Q dia adalah I tambah K tolak 8J. Dengan K adalah pemalar. Okey, jika P selari, ada perkataan selari dengan Q, cari nilai K. Okey, jadi ni kita guna seperti latihan sebelum ini ya. Kita guna vektor A sama dengan K. K itu pemalar. Okey, K pemalar dan juga vektor B. Okey, jadi sekarang kita gantikan vektor A itu adalah P. Okey, pemalar sebab dalam soalan ni dia memang ada menggunakan huruf K. Gantikan dengan lambda. Jadi B kita sekarang adalah Q. Okey, jom kita selesaikan. Okey, jadi sekarang P kita K tolak 3. Okey, jadi K tolak 3. 14 di bawah. Okey, dalam bentuk macam ni ya. Okey, kemudian sama dengan lambda. Kat sini I itu adalah 1, bawahnya K tolak 8. Okey, kemudian dari sini kita akan dapat persamaan iaitu K tolak 3 sama dengan
lambda. Lambda ni lambda darab 1. Untuk yang belah atas. Okey, bahagian atas. Kemudian yang bawahnya, okey, apa yang ada? Ada 14 sama dengan lambda K tolak 8. Okey, ini persamaan 1, yang ini adalah persamaan 2. Okey, sekarang kita ganti. Okey, ganti 1 dalam 2. Okey, jadi lambda ni yang kita nak ganti ya. Ni. Okey, teruskan untuk mencari K. Jadi 14 sama dengan lambda tu dah jadi K tolak 3. Dan juga K tolak 8. Okey, ini kembangkan. Jadi dapatlah 14 sama dengan K kuasa 2 tolak 8K tolak 3K tambah 24. Okey, kemudian selesaikanlah. Kumpulkan sebutan serupa. Jadi K squared tolak 11K tambah 10. Macam mana cuba dapat 10? Sebab 14 kita kumpul bawa sana. Tolak 14. 24 tolak 14 jadi dapat 10. Ini dah sama dengan sifar. Okey, ini awak boleh cari terus. K, nilai K. Okey, jadi K dekat sini kita dapat 1 atau 10. Okey, ini faktorkan dulu, dapat nilai ataupun guna sahaja kalkulator. Jadi terus dapat nilai K. Okey, yang ini juga kita perlu tulis dalam bentuk lajur lah. Diberi vektor U sama dengan B tolak A dan V sama dengan C tolak B. Okey, A dia dah bagi nilai dekat sini. Okey, B juga. Okey, A dah ada, B dah ada. Cuma yang C ni ada M, nilai M ya. Okey, jika sama juga, dia kata U selari dengan V. Cari nilai M. Seterusnya, cari U magnitude U nisbah dengan magnitude vektor V. Okey, jadi sekarang ni ada beberapa step yang perlu kita buat. Okey, kita cari dulu apakah vektor U. Okey, jadi sekarang vektor U kita sama dengan, okey, mana B-nya? Okey, B sini ya. Ni 5 dan bawahnya adalah negatif 2. Okey, kemudian U ni dia kata tolak. Okey, tolak A. A dia mana? Ni 3, 1. Okey, kena ganti nilai lah. Okey, jadi 5 tolak 3 dapat 2. Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Okey, itu untuk vektor U. Kemudian kita cari vektor V. Okey, vektor V mana? C tolak B. Okey, C kita ni ada M ya. Jadi M di atas, negatif 6 di bawah. Okey, dia kata lepas tu tolak B. Okey, tolak B-nya adalah 5 dan di bawahnya negatif 2. Okey, kemudian kita selesaikan ni. M tolak 5. Kekalkan dalam sebutan M. Dan di bawah negatif 6. Tolak-tolak jadi tambah. Negatif 6 tambah 2. Jadi di bawah adalah negatif 4. Okey. Baru satu perkara. Okey. Oleh kerana dia kata selari. Sama juga macam tadilah. Vektor A sama dengan K vektor B. Okey. Tapi dalam situasi ini. Dia akan jadi. A itu adalah U. Sama dengan K vektor V. Okey, jom kita selesaikan. Okey, jadi sekarang ni, walaupun kita dah pilih UV tadi, tapi kita boleh tukarlah. Yang ini tak kisah mana. Okey, cikgu nak V di depan. Kenapa? Sebab V ni ada sebutan M. Okey, jadi kita kena pandailah nak pilih mana depan, mana belakang untuk memudahkan kita cari nilai K. Okey? Okay, jadi sekarang ni cikgu letak V kat depan. Jadi V kita adalah M tolak 5 negatif 4. Kan? Okey, ini sama dengan K. Okey, U kita adalah 2 negatif 3. Okey, kemudian yang atas ambil satu baris kan? Okey, baris atas M tolak 5 sama dengan 2K.
Okey, ini persamaan pertama. Okey, yang bawah pula adalah negatif 4 sama dengan negatif 3K. Okey, K kat sini kita boleh cari nilainya adalah 4/3. Sebab apa? Ni darab kan? Bila darab kita pindah jadi bahagi. Okey, negatif 4 bagi negatif 3 dapatlah dia 4/3. Okey, ini yang kedua. Okey, sekarang kita ganti kedua ni dalam 1. Okey, awak kena tulislah, gantikan 2 ke dalam 1. Okey, jadi sekarang M cikgu sama dengan, okey, 2. Okey, ni 2. Okey, K tu adalah 4/3 dan cikgu tambahkan 5. Kenapa tambah 5 ni? Tolak 5 ni dah bawa ke sini. Okey, jadi dapat M ini 23/3. Okey. Seterusnya dia nak cari magnitude U. Ni kan. Sebab dia nak, sekarang ni kita nak nisbah ni. Magnitude U, nisbah V. Jadi kenalah cari magnitude U. Okey. Magnitude U sama dengan, mana U? Ni nilai U. Jadi 2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2 dan dipunca kuasakan. Jadi dapat punca kuasa 13. Okey, kemudian yang V. Okey, V kita sekarang ni Ni, M tolak 5, negatif 4. Okey, M kita dah dapat kat sini kan? Okey, jadi sekarang ni 23/3 ni asalnya ni. Okey. Okey, nampak tak ada tambah 5? Dekat sini pula tolak 5 kan? Okey, jadi V kita yang sebenarnya kat sini sekarang, cikgu tulis semula. Okey, V kita adalah M kita adalah okey, 2 darab 4 sini 2 darab 4. Okey, jadi kat sini dapat V kita adalah 8/3 tambah 5. M dia kan? M. Okey. Kemudian belakang ni ada tolak 5. Nampak kan? Jadi tolak 5. Okey, jadi sekarang dia akan jadi 8/3 sahajalah. Bawah tu kekal negatif 4. Itu untuk V. Okey. Jadi magnitude V. Okey. Magnitude V sama dengan 8/3 kuasa 2. Okey, tambah negatif 4 kuasa 2 dipunca kuasa 2 kan. Okey, jadi dapat 208/9 punca kuasa. Okey, jadi sekarang magnitude U nisbah magnitude V. Okey, samalah dengan punca 13 nisbah punca 208/9. Sebab kiri kanan ada punca, jadi habiskanlah, tak ada tak ada dah, 208/9. Okey, jadikan dia nombor bulat, jadi 13 darab 9 sini jadi 117 nisbah 208. Kemudian kita kecilkan dia. Okey, kalau dalam situasi ni kita boleh bahagi dua-dua belah dengan 13. Okey, jadi jawapan akhir kita dapat 9 nisbah 16. Okey, untuk nombor 4. Okey, diberi segitiga ABC dengan AB 2I tolak J dan AC 10I tambah 5J. Okey, R ialah satu titik pada BC dengan keadaan BR sama dengan setengah BC. Okey, dia suruh cari BC. Okey, jadi kalau yang biasa kita buat lah. Okey, tengok kalau A ni vektor BC, okey, macam latihan intensif 8.1, okey kan, kalau BC mesti mula dengan B. Jadi ni BA tambah AC. Okey, tengok kita mula dengan B sebab ni B, jadi mula dengan B, akhir dia C, jadi berakhir dengan C, tengah ni huruf yang sama. Okey. Okey, jadi kalau dalam soalan dia ada bagi AB. Okey, kita nak BA. Okey, bila kita nak BA, jadi terbalik pada AB. Okey, jadi yang negatif tu akan jadi positif J kan.
yang 2i itu positif akan jadi negatif. Okey. So, dan AC ni kekal lah, memang ada. Okey, sekarang kita tulis dia dalam bentuk lajur lah. Okey, BE kita sekarang, sebab I itu di belakang kan. Okey, tak kisah di mana-mana, asalkan kita tengok mana I. Okey, I itu atas kan. Okey, jadi negatif 2 negatif 2, 1. Okey, tambah dengan AC kita adalah 10, 5. Okey, jadi sekarang kita selesaikan dia. Jadi dapat 8, 6. Okey. Simple saja kan? Okey, seterusnya B. Vektor unit dalam arah BC. Okey, vektor unit arah BC. Jadi B. Okey, vektor unit arah BC. Okey, jadi sekarang apa tadi? Ambil yang ni lah. Okey, jadi 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Punca kuasa 2 kan? Jadi dapat 10. Ini baru magnitude-nya. Okey, jadi vektor unitnya adalah cikgu tulis vektor unit sama dengan okey, 8i tambah 6j. Okey, per dengan 10 magnitude dia. Okey, jadi sekarang kita mudahkan sahaja dia. Jadi 4i tambah 3j per 5. Siap. Okey. Seterusnya C. Okey, C pula. Okey, dia nak vektor AR. Okey, dia adalah AB plus BR. Okey. Bermula dengan A, berakhir dengan R. Okey. Jadi AB kita memang dah ada 2 negatif 1 di sini. Okey. Di 2 negatif 1. Okey, BR kita ada dibagi tahu kat sini. Setengah BC. Okey, jadi tambah 1/2. BC-nya dah ada di sini, iaitu 8, 6. Okey, jadi selesaikan. Okey, ini 2 negatif 1. Ini 8 bagi setengah daripada 8 adalah 4. Setengah daripada 6 adalah 3. Okey, jadi 2 tambah 4. 2 tambah 4 adalah 6. Negatif 1 tambah 3 adalah 2. Okey, atau kita juga boleh tulis sebagai 6i tambah 2j. Siap. Okey, kita tengok soalan kelima. Seorang perenang berenang dengan hal laju V 2.4, 1.5. Okey, kemudian terdapat arus yang mengalir dengan hal laju A 0.5, negatif 2.1. Disuruh cari magnitude dan arah bagi hal laju paduan perenang itu. Okey, paduan jadi tambahlah kan. Okey, jadi sekarang V kita tulis dulu apa V kita. V kita adalah 2.4, 1.5. Okey, kemudian A-nya 0.5 dan negatif 2.1. Okey, jadi dua vektor ini kita tambahkan dia. Okey, jadi 2.4, 1.5 tambah dengan 0.5 negatif 2.1. 2.4 tambah 0.5 dapat 2.9 dan yang bawahnya dapat negatif 0.6. Okey, jadi daripada nilai ini, okey, 2.9 dan negatif 0.6. Okey, kita boleh cari dia punya magnitude. Okey, jadi magnitude-nya 2.9 kuasa 2 tambah negatif 0.6 kuasa 2 dan dipunca kuasakan. Okey, jadi dapat nilainya 2.96 km per jam. Okey, okey, seterusnya. Okey, seterusnya dia nak mencari sekarang ni magnitude dan arah kan. Okey, belum selesai lah. Okey, jadi dia punya sudut. Okey, kalau daripada ini cikgu boleh lukis lah.
bentuknya sekarang adalah kalau ada paksi kan. Okey. Dia kata 2/9, maksudnya 2/9 tu ke kanan kan, positif. Okey, kemudian 0.6 tu ke bawah lah, negatif ya. Okey, dia lebih kurang dalam bentuk macam ni lah. Okey, ini adalah nilai tetanya. Ini 2/9. Ini adalah 0.6. Okey, ini ada 90 darjah kan. Okey, jadi dia punya sudut sekarang kita guna tangent. Tangent theta, tentangan dia 0.6. Dan sebelahan dia adalah 2.9. Okey, jadi sudut kita sekarang adalah 11.69 darjah. Okey, jadi arah laju paduan. Okey, paduannya sekarang ni adalah 90 darjah tambah dengan 11.69 darjah. Jadi jawapannya 101.69 darjah. Siap. Okey, nombor 6 dia nak magnitude R tambah S pula. Jadi ada beberapa step ni. Okey, kita tambahkan dulu R dengan S lah. Okey, jadi sekarang vektor R untuk A vektor R tambah vektor S sama dengan 2I tolak 5J kurungan tambah dengan MI tolak 3J tutup kurungan. Okey, kemudian I ni kita kumpulkan. Jadi 2 tambah M adalah I. Okey, kemudian negatif 5 tolak 3 adalah J. Okey. Jadi dekat sini pun kita boleh selesaikan ni. Okey, yang nombor ni kan negatif 5 tolak 3 kita boleh selesaikan. Yang ini sebab dia sebutan berlainan. Okey, kekalkan. Ini adalah negatif 8J. Jadi boleh terus tulis tolak lah. Tolak 8J. Okey. Okay, sekarang kita nak cari magnitude dia. R tambah S. Okey. Jadi dia sama dengan 2 tambah M kuasa 2 macam biasa tambah negatif 8 kuasa 2. Okey, square root. Tapi kat sini dia dah bagi tahu R tambah S dekat soalan R tambah S sama dengan 10. Okey, jadi ganti nilai. Okey, ini adalah 10 sama dengan, okey, ini tadi adalah 2 tambah M kuasa 2. Okey, ini tambah, boleh nilaikan lah dia jadi 64. Okey, kemudian yang punca ni, cikgu pindah ke sebelah sini, dia jadi 10 ni adalah 10 kuasa 2. Okey, jadi sekarang 10 kuasa 2 adalah 100. 164 pindah ke kiri, dia jadi tolak 64. Jadi samalah dengan 2 tambah M kuasa 2. Okey, jadi 100 tolak 64 adalah 36. 36 sama dengan 2 tambah M kuasa 2. Okey, seterusnya kita selesaikan. 2 tambah M sama dengan 6. Sebab apa sama dengan 6? Sebab kuasa 2 pindah. Jadi kat sini jadi punca kan. Okey, jadi seterusnya ni. Okey. 2 tambah M sama dengan 6. Jadi M kita adalah 4. Ataupun satu lagi, 2 tambah M sama dengan negatif 6. So, square root kan, dia tambah positif dan negatif. Jadi M kita negatif 8. Okey. Okey, seterusnya B. Okey, nilai M untuk A selesai. Kita tengok B pula. Okey, B ni macam mana? Ada perkataan selari dengan S. Jadi bila selari tadi ada pemalar tadi kan, vektor tadi tu. Jadi sekarang R kita, okey, oleh kerana belah S ni yang ada pun boleh ubah, ada M. Okey, jadi cikgu letak dia yang di sebelah kiri ya. Jadi MI tolak 3J sama dengan, okey, ini K. Okey, 2I tolak 5J.
Okey, sama macam tadi kan. Bila ada perkataan selari, kita letak pemalar kat sini kan. Okey. Kemudian kita selesaikanlah. Okey, apakah M kita? Okey, dekat sini bila kita kembangkan ni, dekat sini akan ada 2 KI. Dekat sini ada M kan. Okey, ni banding-banding. Bila kita bandingkan, jadi M kita akan sama dengan 2K. Okey, ni yang pertama. Okey, kemudian bandingkan pula yang ada vektor J. Negatif 3 dengan ni kan. Okey, tapi ini jangan lupa pula kita ada darab dengan K juga. Okey, jadi dekat situ ada negatif 3 sama dengan negatif 5K. Okey, dan kita permudahkan jadi K adalah 3/5. Ini persamaan 2. Okey, kemudian kita gantilah 2 dalam 1. Jadi M kita sama dengan 2 darab 3/5. Okey, jadi dapat 6/5. Okey. Okey, seterusnya kita cari M untuk situasi C pula. Okey, ni sebenarnya semua cari M tapi berlainan situasi ya. Okey, situasi C, dia kata 2R tolak S selari dengan paksi Y. Okey, bila 2R tolak S, okey, 2R, R ni ya. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk laju lah 2R tolak S. Okey, jadi 2 R-nya adalah 2 negatif 5. Okey, tolak S, S-nya adalah M negatif 3. Okey, dia kata maklumat apa lagi ada kat sini? Okey, selari dengan paksi Y. Okey, jadi kita selesaikan ni dulu. Okey, jadi ini dapat darab 4 negatif 10. Okey. Dan ni tolak M negatif 3. Okey, kita selesaikan dia jadi 4 tolak M dan negatif 7. Okey, oleh sebab dia selari dengan paksi Y, jadi 4 tolak M sama dengan 0. Jadi nilai M kita dapat 4. Okey. Selesai. Okey, kita tengok nombor 7. Okey, diberi K 1/2 ialah vektor unit. Okey, bila dia kata vektor unit ni magnitude dia adalah 1. Okey, dia suruh cari nilai K. Jadi kita cari magnitude ni dulu. Jadi K kuasa 2 tambah dengan 1/2 kuasa 2 dan kita punca kuasa 2 kan sama dengan 1. Jadi K kuasa 2 tambah dengan, yang ini 1/2, bila kita kuasakan 2 dapatlah 1/2. Dan punca kuasa ni bila pindah sana, dia jadi 1 kuasa 2. Jadi 1 kuasa 2, dia tetap 1. Okey, kemudian K kuasa 2 sama dengan 1 tolak 1/2. Jadi K kuasa 2 sama dengan 1/2. Okey, seterusnya K kita akan dapat plus minus punca kuasa 2 1/2. Dan kita boleh mudahkan lagi dia sebab punca kuasa 2 bagi 1 adalah 1 per punca 2. Okey, kita tengok nombor 8. Okey, dia ada bagi tahu vektor V ialah 5 unit dan arahnya bertentangan dengan vektor 2 negatif 1. Cari vektor V. Okey, cikgu anggapkan vektor ni sebagai vektor A iaitu 2I tolak J. Kan? Okey. Tapi sekarang dia kata bertentangan dengan arah vektor V. Okey, jadi sekarang kita cari dia punya magnitude dekat sini. Vektor unit dia adalah, vektor unit dia sama dengan 2I tolak J. Okey, perkan dengan magnitude kan. Dia 2 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 puncakan. Okey, jadi 2I
tolak J per dengan punca kuasa 2 untuk 5. Vektor V kita sama dengan 5 ni ya, dia punya ni pemalar ni 5. Okey, dan yang ini dia kata bertentangan. Jadi kalau bertentangan ni 2i positif, yang itu jadi negatif lah. Jadi positif ni sekarang yang J tolak 2i. Jadi terbalik lah bila bertentangan. Okey, perkan dengan punca 5 tadi. Okey. Kemudian saya nak selesaikan ni. Awak dah belajar cert kan? Jadi darab punca 5 per punca 5. Okey, selesaikan ni. Jadi nanti dapat 5 cert 5 J tolak 10 cert 5I per dengan 5. Okey, jadi kita selesaikan ni. Selesaikan dia 5 dengan 5 kan. Ataupun kita faktorkan lah. Okey, nanti awak keliru pula. Cikgu faktor 5 tolak 2. Cikgu faktor ya. Jadi macam ni. Okey. Sebab dah belajar set, jadi tak ada masalah. Okey, potong ni. Jadi sekarang nilainya adalah set 5J tolak 2 set 5I. Okey. Okey, kita susun balik. Nak I kat depan, boleh je. Negatif 2 5I tambah dengan set 5J. Okey, barulah siap.